Terkebil-kebil mata dia tengok orang yang bawa motor tu. Digosoknya mata dia berkali-kali. Macam tak percaya apa yang dia nampak. Korang tahu apa yang dia nampak? اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okay guys, welcome back to Malam Mistik. Okay, Alhamdulillah. Sekali lagi hari ni korang dapat bersama lagi dalam Malam Mistik. Kalau episod yang lepas aku ada cerita pasal driver lori yang diganggu masa tengah bawa barang orang pindah tu. Kali ni aku nak sambung dengan kisah driver juga. Tapi kali ni bukan kisah driver lori guys. Tapi kali ni kisah driver bus pula. Okey, yang mana belum tengok lagi cerita yang lepas tu, kau boleh tekan dekat link yang aku dah tulis kat atas ni. Tinggal tekan je. Kalau cerita pasal abang-abang pilot ni, memang ada banyak kisah-kisah seram diorang ni. Tapi kisah yang aku nak cerita kali ni berdasarkan pengalaman seorang pemandu bas pelancong yang namanya hanya nak dikenali sebagai Borhan. Kisah ni daripada pengalaman dia semasa memandu bas di sekitar jalan Pantai Timur guys. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang guys. Dan harap korang enjoy dengan channel aku ni. Dan yang dah pun subscribe dan selalu support channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang guys. You are awesome. Okay, aku pun seperti biasa, aku memang tak suka atau tak minat nak sembang panjang-panjang. So, kita terus je layan dengan cerita apa yang aku nak sampaikan kat korang ni guys. Jom layan. Kejadian ni berlaku sebelum lebuh raya Bertol LPT dekat Pantai Timur tu dibuka. Kiranya masa kejadian ni masih guna jalan lama lah yang dikelilingi hutan belantara. Jadi pada malam tu, trip Borhan ni daripada KL ke Kuantan. Masa tu Borhan bagi tahu yang jalan LPT tu masih belum rasmi dibuka lagi. So jalan yang dilalu hanyalah jalan lama ataupun jalan kampung melalui Gua Busang ke Kota Baru. Mana-mana yang dah lalu jalan ni mungkin korang akan faham lah rupa bentuk jalan ni macam mana. Jalan yang dia akan lalu tu ada satu bukit yang orang panggil Selekoh Tujuh ataupun Bukit Tujuh Beradik. Borhan kata dia pun tak berapa ingat nama tempat ni betul ke tidak. Dia kata kalau dia salah, dia minta maaf sangat-sangat kat korang. Laluan sana tu memang tak ada highway sangat. So mostly banyaklah yang akan lalu di kawasan kampung ataupun kawasan tengah-tengah hutan. So korang faham je lah kan, kalau lalu jalan yang kiri kanan dia ni hutan je, bertabah je lah kalau korang memandu. Lagi-lagi kalau kat tengah malam, dia punya creepy dengan seram guys. Aku pun tak boleh nak bayangkan macam mana tu. Pernah sekali tu Borhan ni, dia nak ambil penumpang daripada Kota Baru. Dan nama pun kerja dan tugasan, walaupun dekat ke, jauh ke, penat ke, tidak ke, nak tak nak, Borhan tetap kena pergi juga. Dia bawa bas seorang-seorang masa tu. Bas pun belum ada penumpang pun. Malam tu masa on the way nak ke Kota Baru, lalu jalan yang sama tu, beberapa kali jugalah dia dah dikena kacau malam tu. Masa Borhan tengah layan memandu tu, tiba-tiba ada sebiji motor ni lalu lintas bas dia, memotong bas dia tu. So Borhan pun tak fikir apa-apa lah, standard lah motor lalu lintas, kau nak fikir apa kan. Sambil Borhan perhati orang yang bawa motor tu, terkebil-kebil mata dia tengok orang yang bawa motor tu.
Digosoknya mata dia berkali-kali, macam tak percaya apa yang dia nampak. Korang tahu apa yang dia nampak? Rider yang bawa motor tu guys, tak ada kepala weh. Korang bayangkanlah kalau jadi kat korang. Orang tak ada kepala bawa motor lintas sebelah korang. Nak jadi apa babe? Kalau tak kuat semangat aku masa tu, aku rasa dah lama dah aku arwah ni. Memang mati dulu sorang-sorang sebelum penumpang naik lagi bas aku ni. Alhamdulillah, Allah masih sayang dan lindungi aku. Ini kata si Borhan tu. Aku ni seriau pula dengar Borhan cerita pasal orang tak ada kepala ni. Okay, kita sambung cerita balik guys. Borhan ni dia bagi tahu lagi yang kawasan yang dia lalu tu memang setiap minggu ada kemalangan maut yang berlaku kat area situ. So jalan tu secara tak langsung memang angker lah. Angker tak angker lah kan jalan tu kan. Kalau dah setiap minggu Borhan kata ada je kemalangan maut. Borhan juga ada bagi tahu, kalau tak silap dia, masa tahun lebih kurang era 90-an, banyak kes bas kemalangan kat jalan tu. Dan ada satu kes tu yang paling ngeri sekali jadi. Kemalangan sebuah bas guys. Semua yang ada dalam bas tu terkorban sebab jatuh ke dalam gaung. Tapi dia tak pastilah berapa ramai mangsanya dan bila exactly tarikh kejadian ni berlaku. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih pula aku dengar bila ada kematian ni kan. Kata orang, dekat setiap anak bukit tu ada je yang memati dan ada juga yang suka mengganggu makhluk berbagai-bagai jenis dan pelbagai makhluk aneh yang ada kat kawasan situ. Wallahu alam. Dan Borhan kata juga sekarang ni jalan berbukit tu dah ditutup dan dilencongkan ke highway. Ada satu kes yang berlaku pada Borhan dekat jalan yang sama juga pada satu malam tu. Tapi kali ni masa ni Borhan kerja dengan partner dia, kena hantar penumpang daripada Pudu Raya nak ke Kelantan. Masa tu Borhan bertolak daripada Kuala Lumpur lebih kurang dalam pukul 11 malam. Borhan kata masa perjalanan tu nampak lancar je pada mulanya. Tapi dalam keadaan perjalanan yang nampak lancar pada mulanya ni, tiba-tiba satu perkara yang tak diingini berlaku guys. Kisahnya bermula bila si Borhan ni dia berhenti sekejap dekat satu perhentian ni. Adalah satu penumpang ni, dia kata dia nak buang air kecil. Lepas dia pergi tandas tu, lepas tu dia balik daripada tandas tu, baru je dia masuk dalam bas balik, dengan tiba-tiba dia berhenti betul-betul dekat atas tangga bas tu. Lepas tu dia menjerit-jerit, meraung-raung seolah-olah macam ada satu entiti lain yang merasuk kat penumpang ni. Dia punya muka, dia punya suara dah jadi lain guys masa tu guys. Dah bukan macam orang tu. Penumpang yang kena ni perempuan ni. Apa lagi? Hara lah dan panik lah situasi masa kejadian tu kan. Bukan je si Borhan dengan partner dia je yang panik. Orang-orang dalam bas ni apa lagi? Lagilah panik diorang ni kan bila terdengar seorang perempuan tiba-tiba menjerit meraung suddenly je tu. Gelabah habis situasi masa tu. Partner dia pun tak tahu dah nak buat apa-apa dah. Sebab situasi macam ni tak tertulis pun dalam handbook safety kata dia. So tak tahulah nak buat apa-apa. Yelah kan, macam mana dia nak cari ustaz tolong pulihkan budak ni kat dalam bas ni kalau kat tengah-tengah perhentian bas ni. Tapi malam tu memang nasib diorang ni memang baik lah. Mujur ada satu orang ustaz dalam bas tu yang naik sama-sama. Bolehlah dia sekurang-kurangnya tengokkan dan pulihkan balik penumpang yang kena rasuk ni. Si Borhan ni cakap kalau tak ada ustaz tu, memang diorang ni plan nak ikat je penumpang yang kena rasuk tu sampai kat Kota Baru. So bila sampai Kota Baru, barulah fikirkan macam mana nak ubatkan budak perempuan yang kena sampuk ni. Ini antara cerita yang pernah berlaku kat Borhan masa dia memandu melalui jalan Gua Musang Kota Baru ni. Boleh tahan juga pengalaman dia ni guys. Tapi guys, si Borhan ni bagi tahu dia ni bukan je pernah diganggu masa melalui jalan Gua Musang Kota Baru tu je. Ada lagi kat tempat-tempat lain yang pernah dia kena ganggu.
Okey guys, kita sambung lagi kisah pengalaman seram driver bas Brother Johan ni. Jom kita sambung kisah kedua dia pula. Kejadian ni Borhan bagi tahu baru je berlaku beberapa tahun lepas. Masa tu trip Borhan daripada Kuala Lumpur ke Kuala Perlis. Kebetulan guys, Borhan kerja seorang-seorang malam tu. Tak ada partner pun yang ikut. Borhan bagi tahu masa malam trip tu je 2 kali Borhan ni kena kacau. Tempat pertama yang dia kena kacau kat Bukit Jelapang. Ngam-ngam turun satu bukit tu, ada Kak Fatimah Rockers guys sedang duk bertenggek elok je kat tengah-tengah divider antara border highway tu. Borhan pun high beam, betul-betul ternampak dia terjegat berdiri kat situ. Masa ni jantung Borhan tak usah cakap lah guys, dah mula berderau. Dup-dap, 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 dup-dap. Lepas je dia melintasi Kak Fatimah Rocker tu, dia ingat perkara ni dah selesai guys. Dah selesai, dah settle dah. Rupa-rupanya boleh pula Kak Fatimah Rocker ni duduk bertenggek ke atas cermin sisi sebelah driver tu. Maksudnya betul-betul berada dekat sebelah Borhan ni lah. Dia macam terapung-apung tau. Terapung-apung duduk kat side mirror tu, tapi menghadap ke depan. Maksudnya Borhan menghadap depan jalan raya ni, Kak Fatimah Rocker tu menghadap sebelah depan driver, depan jalan raya juga. So maksud kat sini Borhan nampak daripada belakang lah bentuk Kak Fatimah Rocker ni yang duduk bertenggek dekat side mirror bas dia ni. Masa tu si Borhan ni dia tengah fokus memandu. Tiba-tiba boleh ternampak pula ada Kak Fatimah Rocker duduk dekat atas side mirror bus. Side mirror bus tu kan besar kan. So memang secara tak langsung memang boleh hilang fokus kejap lah dia buatnya. Cuba korang bayangkan. Korang bayangkan situasinya korang tengah bawa bas. Bawa. Tiba-tiba ada satu makhluk yang korang rasa tu Kak Fatimah Rocker duduk betul-betul dekat sebelah korang, dekat side mirror sebelah bas korang ni. Yang lagi bestnya guys, kata Borhan ni guys, masa tu bas dia tak ada tinted pun. So memang jelas lah bentuk Allah mula aku. So memang jelas lah bentuk Kak Fatimah Rockers tu yang dia nampak tu. Bertenggek atas cermin sisi sebelah driver tu. Dia bagi tahu guys, ngeri tu tak usah cakap lah. Perasaan takut ni pun tak usah cakap lah. Kalau boleh dia tinggalkan bas, dia tinggalkan bas je. Tapi memandangkan tanggungjawab dia, kena kuatkan semangat ni, dia kata ni. Hanya yang pernah terjumpa je lah tahu seriaunya macam mana. Lagilah pula kalau korang pandang daripada jarak dekat ni kan, macam nak tercabut jantung ni weh. So dalam masa yang sama, si Borhan pun banyakkan membaca surah dalam hati dia. Antara surah-surah yang dia baca, yang dia ingat lah dia baca masa tu adalah ayat kursi dan Al-Fatihah. Lepas tu dia minta jangan ganggu dia masa tengah kerja ni. Tanggungjawab dia betul-betul besar ni, jangan ganggu aku. Dia pesan macam gitu dekat benda tu, tapi dia cakap dalam hati. Tak lama lepas tu Kak Fatimah Rocker ni pun hilang macam di bawah angin. Berdezuk je hilang macam tu je. So legalah si Borhan ni bila nampak Kak Fatimah Rocker tu dah hilang daripada side mirror dia tu. Walaupun kejadian tu sebenarnya kejap je berlaku, tapi dia punya trauma sampailah ke hari ni. Aku ni kalau cerita pasal Kak Fatimah Rockers ni, aku memang seriau lah. Aku tak boleh lah. Kak Fatimah Rockers ni dia punya seram dia lain macam. Korang tahu kan Kak Fatimah Rockers ni kan, biasa orang panggil Kak Fatimah Rockers lah, ada orang panggil Cik Pon lah kan, ada orang panggil yang sebenarnya dia adalah Pontianak. Simple je. Tapi aku takut nak sebut kuat-kuat dalam bilik aku ni buat masa ni. Okey tak apa, tapi dah pun tersebut. Nampak seriau, automatik, auto remang dah berlaku. Okey, kita sambung pula cerita seterusnya. Kali kedua Borhan kena kacau jadi pada malam yang sama juga. Tapi dekat area Sungai Petani. Entah kenapa seronok betul dia mengacau Borhan malam tu. Ni fikir Borhan lah masa tu. Kali ni benda ni bukan duduk dekat luar lagi, tapi dia datang menumpang betul-betul dalam bas guys. Dalam bas dia masuk kali ni. Lagi dahsyat. Disebabkan makhluk yang menumpang ni tak ada tiket bas, dan dia pun muka tak tahu malu. Sebab itulah dia duduk dekat seat kecil sebelah driver. Komplain si Borhan ni,
Kiranya senang cakap dalam erti kata lain, memang betul-betul sebelah Burhan lah. Sebelah Burhan. Betul-betul sebelah Burhan. Sebelah je. Sebelah Burhan bukan sebelah aku. Sebelah Burhan. Jangan salah anggap. Aku tunjuk je. Makhluk ni kalau tak silap, penampakan dia memang nampak macam bentuk seorang perempuan. Tapi muka dia tak berapa nampak. Rambut dia panjang, tunduk je ke bawah. Pakaian dia pula warna putih, lusuh. Lepas tu, yang paling tak tahan sekali bau dia. Bau dia ni hanyir. Bau hanyir macam bau hanyir-hanyir darah tu. Burhan pun sebenarnya tak pasti sama ada benda yang menumpang ni, benda yang sama masa dia jumpa kat Bukit Jelapang tu, yang mungkin ikut dia daripada sana, ataupun memang benda ni asalnya daripada sini juga. Yang tu Burhan tak pasti. Dan lagi satunya, Burhan tak pasti sama ada penumpang lain yang duduk dalam bas ni nampak, ataupun Burhan seorang je yang nampak benda ni duduk kat sebelah dia. Yang tu pun dia tak pasti. Dia cuma diamkan je perkara ni masa dia bawa bas tu. Yang pelik guys, boleh pula si Burhan ni halau dia. Tapi Burhan kata yang dia halau ni cara baik lah. Dia cakap baik-baik. Sama macam kejadian sebelum ni, Burhan baca Al-Fatihah dan Ayatul Kursi dalam hati dia. Lepas tu si Burhan ni pun cakap lah perkara yang sama macam dia jumpa Cik Fatimah Rockers tu. Kau belah lah. Janganlah ganggu aku. Tanggungjawab aku ni besar ni. Aku pun ada keluarga kat rumah. Kau pergilah balik tempat kau, kata Burhan dalam hati dia. Itu pun guys, berkali-kali dah Burhan ni cakap dengan makhluk yang duduk kat sebelah dia ni. Punya lama dia duduk, Allahu Akbar, mula aku ni tersasul. Punya lama dia duduk melepak sebelah si Burhan ni. Lepas tu baru makhluk ni nak belah. Itu pun Burhan kata dah lama dah, lebih kurang 10-15 minit dia duduk kat sebelah. 10 hingga 15 minit guys. Kalau aku 2 minit pun aku rasa lama. Lagi 10 hingga 15 minit Burhan kata. Tapi bila dia dah belah tu, lega betul lah Burhan masa tu. Walaupun ada 2 kejadian yang berlaku pada Burhan masa trip malam tu, alhamdulillah guys, dia dapat juga sampai ke destinasi yang ditujunya tu dengan selamat, tanpa ada apa-apa kecelakaan pun. Alhamdulillah, syukur. Okay guys, ini pesan Burhan dekat aku dan dekat korang semua. Dia beritahu, kalau berlaku situasi macam ni dekat korang, kalau korang ternampak benda tu bertenggek dekat side mirror korang ke, kat dalam kereta korang ke, dalam bas ke, atas motor pun sekalipun, korang jangan panik guys. Sebab bila korang panik, kalau nasib tak baik, ini yang menyebabkan kemalangan guys. Korang kena banyakkan berdoa, kuatkan semangat, minta pada Allah supaya dielakkan perkara yang tak diingini berlaku. InsyaAllah guys, akan dipermudahkan. Ini kata Burhan, pesan Burhan dekat korang dan aku juga. Tapi kalau betul-betul berlaku dalam situasi macam ni, aku rasa kalau kat aku pun tak tahu nak fikir macam mana. Sebenarnya guys, bagi pendapat aku lah, Abang Burhan ni agak kental jugalah, kuat jugalah semangat dia. Weh, benda sebelah-sebelah je lah duduk. Kalau aku mau tak panik. Kalau korang aku tak tahulah. Tapi kalau aku panik juga. Cuma tak tahu berapa tahap panik aku tu, kan, bila berada situasi macam tu. Apa pun, bertabahlah Abang Burhan je. Semoga kita ni semua ni dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah. Okey, kepada abang-abang driver bas yang lain, aku ucapkan korang semua pun bertabahlah. Kalau berlaku situasi macam ni kat korang, ada 2 je. Korang kena bertabah, bertahan. Dan lepas korang bertabah, dah settle cerita korang ni kat dalam bas yang menyeram-menyeramkan tu, kan, korang balik rumah, relax-relax, tenang-tenang, cuci muka, kan, korang ambil pensel ke, ambil kertas ke, tak pun pegang handphone, korang tulis. Lepas tu korang send dekat aku ceritakan balik pengalaman korang, InsyaAllah. Okay, simple je. Aku gurau je lah kan. Tapi kalau situasi berlaku macam ni, aku harap korang faham lah apa nak buat. Korang tahulah sekurang-kurangnya korang tahu apa nak buat. Itu yang penting. Jangan panik guys, bahaya. Okay, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa guys, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Yang mana kawan-kawan yang baru je join aku ni, aku harap korang enjoy konten aku lah ya. Aku harap lah. Bolehlah korang bilik-bilik cerita aku daripada awal hinggalah ini. Kalau tak best cerita aku tu, korang skip je cerita aku yang lain. Aku yakin mesti ada satu cerita yang akan kena dengan tekak korang, InsyaAllah.
Mana-mana kawan-kawan yang baru nak kongsi cerita-cerita mistik korang tu kat aku, ataupun nak minta aku sampaikan cerita korang tu, ataupun request cerita-cerita daripada mana-mana story yang sebelum-sebelum ni, korang boleh je kongsi melalui akaun social media aku. Aku dah tulis kat description aku pun guys. Dan jangan lupa add aku kat IG, Facebook dan TikTok korang tu. Sharekan cerita aku ni guys sekali kat kawan-kawan kita yang lain. Okey, terima kasih aku ucapkan. Itu je malam ni. Semoga kita berjumpa lagi di malam mistik yang akan datang guys. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam mistik.